اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 61 baris yang ke-7 daripada atas. Surat 61 baris ke-7 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Peliharakan kulliyat yang 6. Itu tajuk dia. Peliharakan kulliyat yang 6. Kulliyat yang 6. Kulliyat ni beberapa perkara yang dibangsakan kepada sekalian. Kulun sekalian. Jadi kulliyat beberapa perkara yang dibangsakan kepada sekalian. Perkara yang dibangsakan kepada sekalian. Dinamakan kulliyat ni kerana tercabang ataupun terjuzuk daripada kulliyat ni beberapa hukum yang banyak. Dia kulli juz'i. Kulli ni sekalian, juz'i ni juzuk cabang-cabang. Jadi kulli ni yang dibangsakan kepada sekalian dengan bahawa tercabang, terjuzuk daripada perkara ni banyak hukum. Contohnya kulliyat yang pertama agama. Kulliyat yang pertama agama, yang mana tercabang daripada pelihara agama ni luah. Tercabang daripada pelihara agama ni luah. Ada mari kulliyun. Satu kulliyat. Tu banyak. Kulliyat beberapa perkara yang dibangsakan kepada sekalian, kesemua. Kenapa dipanggil kulli? Macam agama itu kulli, perkara yang dibangsakan kepada sekalian agama ni, sebab tercabang, terjuzuk daripada agama ni banyak hukum. Nanti pergi kepada kulli yang kedua, diri. Yang mana kita wajib pelihara diri ni tercabang banyak hukum. Itu kulliyat dipanggil. Kulliyat beberapa perkara yang dibangsakan kepada sekalian, sebab tercabang daripadanya beberapa hukum yang banyak. Dan wajib atas mukallaf. Mukallaf ni orang baligh serta berakal. Wajib atas mukallaf
memelihara akan kulliyat yang 6 perkara ni yang tercabang di bawahnya banyak hukum hakam. Ni wajib atas mukallaf kena pelihara. Pelihara agama, pelihara diri, pelihara akal. Akal ni perkara yang tercabang di bawahnya banyak hukum hakam. Akal ni nilaian manusia di akal. Pelihara akal. Kemudian pelihara nasab, pelihara keturunan. Sebab apa? Sebab tercabang daripada hukum keturunan nasab ni, tercabang banyak hukum. Kemudian pelihara kemaluan dalam kitab ni. Mana pelihara maru'ah. Pelihara maru'ah dengan bahawa jangan melakukan perkara yang merosakkan maru'ah kita. Kita orang Islam, maru'ahnya tinggi. Kita orang belajar, maru'ahnya tinggi. Kita orang semayang bang dok tinggal, maru'ahnya tinggi. Kita orang istiqamah di masjid pula, maru'ahnya tinggi. Kena pelihara maru'ah molek. Kita disebut pelihara kemaluan, bukan kemaluan tu nak pelihara. Mana pelihara image, pelihara maru'ah dia panggil. Yang terakhirnya pelihara harta. Sebab apa? Sebab cari harta tidak wajib, tapi apabila dikurniakan harta oleh Allah, kena pelihara molek. Sebab tercabang daripada hukum harta ni banyak tercabang, banyak hukum. Daripada harta ni apa-apa yang wajib dilakukan, apakah perkara yang haram dilakukan. Jadi daripada harta ni tercabang, terjuzuk banyak hukum hakam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kulliyat yang 6. Wajib atas mukallaf memelihara kulliyat yang 6. Ni kalau biasanya kita dengar tutup guru mengajar, dia biasa sebut ni. Contoh bicara bab akal. Akal ni wajib kena pelihara, sebab akal ini termasuk daripada kulliyat yang 6 yang kita wajib kena jaga. Tu guru berhenti setakat tu je lah. Contohlah bicara bab nasab, bicara bab keturunan. Tu kakak cerita, keturunan ni penting ni. Kena pelihara molek bab keturunan ni. Sebab apa? Sebab keturunan ini termasuk dalam kulliyat yang 6. Tu biasa, ayat ni biasa digunakan. Bicara bab harta benda pula contohnya. Bicara bab harta benda. Harta tak wajib dicari, tapi apabila dikurniakan harta, wajib kena pelihara. Sebab harta ni benda besar dalam agama. Harta ni termasuk daripada kulliyat yang 6. Kita dengar kulliyat satu dah, lepas tu ada 6 pula. Mana kulliyat yang 6? 6 tu satu hadah. Mana 6-nya? Hak mula-mulanya kulliyat tu apa? Kulliyat tu apa? Ejanya macam mana? Tengok dalam kitab kita ni. Memang kulliyat yang 6 ni biasa diperingatkan oleh tutup guru. Wajib pelihara kulliyat yang 6. Mana perkataan kulliyat yang 6 ni memang biasa disebut. Yang pertama kita kena ingatlah, kulli ni perkara yang dibangsa kepada sekalian. Kulli ni dia besar, tercabang, terjuzuk. Daripada kulli ni banyak hukum hakam. Di kulli satu, juz'i satu. Kulli ni sekalian, juz'i ni bahagian. Ada ni kulli, benda yang sekalian, yang besar. Yang mana benda yang sekalian besar ni dia ada juz'i dia, juzuk, bahagian. Hak ni kena buat gini, hak ni kena jaga begini, hak ni kena jaga begini. Tu dia panggil apa? Juz'i. Juzuk, bahagian daripada kulliyat yang 6. Mana kena apa? Kena berperuk molek lah ni.
Berperuk ke dia ha? Dia otak dah, bukan berperuk dah. Ha? Mana? Meruk mana? Meruk tu lain dah. Mana? Biar ingat ni. Kuliah yang 6 yang wajib atas kita orang mukallaf, wajib kena pelihara kuliah yang 6. Mana kuliah yang 6 yang wajib dipelihara? 1, wajib pelihara agama. Ni yang paling utama, paling besar sekali daripada kuliah yang 6. Hak ni lah hak paling besar sekali. Pelihara agama. Ada ni. Nak pelihara ni barang ada, baru pelihara. Macam contoh mudah kok, pelihara harta. Itu kuliah yang nombor 6. Kuliah nombor 6 harta. Pelihara harta kena ada. Kalau harta tak ada, nak pelihara macam mana? Nak pelihara ni jagalah. Jaga harta tu molek, jaga duit tu molek. Contoh, harta tak ada apa-apa ke dana, kena ada harta, barulah pelihara harta. Agama. Nak pelihara agama, kena ada agama. Di awal kitab kita ni sudah datangkan apa dia agama, apa dia rukun agama, apakah tanda orang yang beragama yang sebenar. Jangan lupa di awal kitab kita dahulu apa dia agama. Di awal kitab Pati Paridah dahulunya, di muka surat 4 dahulu, agama tajuk dia. Kemudian surat 4 tu tanda orang beragama yang sebenar. Orang ni beragama yang sebenar, lepas beragama ni lah wajib pelihara agama. Kemudian agama ni terhimpun di dalam agama ni 3 perkara, 3 rukun: Islam, iman dan ihsan. Ni. Ada agama, beragama yang sebenar, wajib pelihara agama.
Syarat untuk sah amal ibadah ihsan ni adalah Islam dan iman. Ihsan ni anta'budallah, Nabi kata. Ihsan ni buat baik. Ihsan. Hasuna yahsunu husnan. Itu asal perkataan ihsan ni. Ahsana yuhsinu ihsanan, buat baik. Apa dia buat baik? Nabi kata anta'budallah, bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang muhsin, orang yang mengabdikan diri akan Allah dengan mengerjakan suruhan Allah zahir dan batin, meninggalkan larangan Allah zahir dan batin. Ini orang yang baik, orang yang bagus, muhsin, orang yang mengabdikan diri akan Allah. Syarat untuk sah pengabdian diri ni Islam dan iman. Islam dan iman sah untuk sempurna pergi pada ihsan. Ihsan ni syarat untuk sempurna Islam dan iman. Islam dan iman adalah syarat untuk sah ihsan. Sebagai contohlah, sembahyang tu ihsan. Mendirikan sembahyang syarat sahnya Islam dan iman. Sah Islam dan iman. Syarat sempurna Islam dan iman sembahyang, puasa, zakat, haji dan perintah-perintah agama yang lain, bab muamalah, bab munakahat, bab janayat. Itu syarat untuk jadi sempurna comel Islam dan iman. Tapi nak sah sembahyang, puasa, zakat, haji, syarat sahnya Islam dan iman. Islam kita warisi daripada ibu bapa. Iman tidak warisi. Orang yang sah iman, orang yang sah keenam rukun iman, tidak berpegang akidah yang kufur. Hak timbul akidah yang kufur adalah pada persoalan qada dan qadar. Rukun iman keenam lah yang timbulnya pegangan-pegangan yang kapi. Bukan setakat pegangan yang terpesong yang dihukumkan berdosa besar, bukan. Bila berpegang pegangan yang kafir, maka sembahyang, puasa, haji tidak sah. Sebab nak sah pengabdian diri kepada Allah adalah Islam dan iman. Jadi ada Islam, ada iman, ada ihsan. Orang ni orang beragama yang sebenar. Beragama sebenar dimulai dengan i'tiqad yang betul. Ini agama. Nak pelihara agama, beragama. Beragama ni nak dapat agama, ilmu. Nak dapat dunia pun ilmu juga. Nak dapat agama, ilmu agama. Nak beragama, panduannya ilmu. Nak beragama, panduannya ilmu. Nak dunia, panduannya ilmu. Apa perkara pun panduannya ilmu. Apa kerjaan pun ilmu belaka. Apa pekerjaan ilmu belaka. Apa-apa barang yang kita nak buat, kena tahu dulu. Pandai ni. Kena tahu nak buat macam mana barang ni, nak buat macam mana barang ni. Kena ada ilmu belaka. Benda dunia. Nak kena ada ilmu. Nak beragama, ilmu agama. Kan kita ilmu, ada ilmu agama, ada ilmu dunia. Ilmu agama, ilmu dunia. Untuk dunia kena belajar ilmu dunia. Untuk agama kena belajar ilmu agama. Ilmu dunia ni banyak peringkat. Ilmu dunia ni peringkat tadika, peringkat sekolah rendah, peringkat sekolah menengah, peringkat universiti. Itu ilmu dunia. Ilmu agama begitu juga. Ada peringkat dia. Hak permulaannya, hak pertengahannya ilmu agama, hak tinggi sikit, hak alim. Tu naik ala kata lah pula. Mana ilmu dunia ni
Asah-asahnya ada lah. Pandai baca, pandai nulis. Atau asah dia pandai ngira. Atau asah dia boleh hidup dah. Kalau pandai mana baca, ngira, nulis tu boleh hidup dah. Ilmu agama kita ada asah dia. Nak hidup agama ada asah dia. Mana asah dia? Fardu ain lah. Ulama pun susunglah ilmu agama daripada Islam, iman dan ihsan pada ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Sumber agama Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak direct pada Al-Quran dan hadis, tu kena alim solah. Nak direct pada sumber asal. Bahan mentah. Al-Quran ni umpama bahan mentah. Jadi kita nak pergi pada asal, ilmu kena alim sungguhlah. Jadi ulama yang warasatul anbiya, pewaris Nabi ni, dia pun menyusung daripada Al-Quran dan hadis kepada 3 ilmu, tauhid, fiqh, tasawuf. Ambil daripada Islam, iman dan ihsan. Dan ulama pun disusung pula, ni ilmu permulaan kitab kecil, ini ilmu pertengahan kitab besar sikit, ini ilmu hak luar ni kitab besar sangat-sangat. Kitab ni ada 5 kulit, ada 10 kulit, ada 20 kulit. Faham tak ni? 5 kulit faham ke tak? Jangan kita pengang pula. 5 kulit, 5 lapis mana kulit? Bukan. 5 kulit tu 5 buah. Tahu apa? 5 buah tau. Yelah kitab ni ada sebuah, ada 2 buah, ada 4 buah, ada 5 buah, ada 8 buah, ada 10, ada 20, ada 30. Tu ilmu agama yang melauk dipanggil. Ulama susung belakang tu. Tapi ulama permudahkan kita, ni hak siap dah ni. Bahan mentahnya Quran dan hadis, ulama masak siap-siap. Pada ni. Kita makan je. Gitu seolah-olahnya lah. Kita makan je, siap dah. Kita ambil molek tu, kita belajar molek, hak pekat, hak asas fardu ain. Ulama susung cukup memudahkan kita. Ilmu dunia pihak sekolah disusung, tadika belajar hak ni, kalau rendah belajar hak ni, kalau menengah belajar hak ni kan. Ke dia cuka cemakin ilmu dunia ada ke? Sekolah tadika ajar ilmu sekolah rendah. Ada sekolah tadika gitu. Ada ke sekolah rendah dia ubah ilmu sekolah tahap universiti? Ada? Tak ada. Kalau ada buat gitu tu memang dak siuman lah. Tak betul lah. Ilmu agama kita susah molek ke tak? Kita asal-asal hak fardu ain tu macam mana? Nak pergi belajar hak tinggi-tinggi tu dak siuman lah orang panggil. Ilmu dunia pandai kita susun. Ilmu agama ulama susun dah kita ambil siap dah. Jangan duk lopak gitu. Ambil daripada permulaan. Sumber Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran dan hadis ni tu buat bandingan umpama kayu balok. Bahan mentah, kayu balok. Kita nak kayu, kita nak pergi tebang balok dalam hutan. Tu banyak persiapan lah. Kena ada lesen. Tahu lesen dah takat di perhutanan, perhilitan binatang tau. Jabatan perhutanan tau. Perhilitan bahagian binatang tau. Kena takat di perhutanan lah. Sebab apa? Pembalakan haram. Tak ada lesen. Ada lesen pula, kena ada pula dia punya pekakah dia tu. Pekakah dia lah, macam-macam lah pekakah dia. Ke tebang kapok gitu je.
aja tu. Tapi uniform tu penting. Tapi bukan uniform saja. Beragama yang sebenar, isi agama kena ada. Apa agama sebenar? Islam, iman dan ihsan lengkap, fardhu tauhid, fiqh tasawuf. Sebab tu 3 ilmu asas ni hukumnya fardu ain belajar, bukan fardu kifayah, bukan sunat-sunat. Fardu ain. Tak belajar berdosa besar. Jadi apabila nak tegakkan agama, nak jalan atas jalan agama, nak duduk atas garis agama untuk selamat diri, keluarga, masyarakat, dunia dan akhirat, ilmu dia. Beragama, ilmunya lengkap, wajib pelihara agama. Sebab tu di belakang nanti akan bicara pelihara perkara membatalkan agama, menyebabkan jadi murtad. Oleh yang sebenarnya akan bicara di belakang. Comel kitab Pati Paridah ni. Awalnya cerita apa dia agama, juzuk rukun agama. Kemudian pergi pula kepada perkara-perkara yang membatalkan agama. Nak sah agama, Islam, iman dan ihsan. Lepas sah, kena pelihara pula ada perkara yang membatalkan agama. Nak sah agama, Islam dan iman. Nak sempurna agama, ihsan. Tanpa ihsan, agama masih lagi sah, tapi agama yang tidak sempurna. Jadi kita nak belajar fardhu ni, nak belajar ilmu agama hak asas, ilmu agama, ilmu dunia. Dia ada belakang tu. Ilmu agama susunan dia, ilmu dunia susunan dia. Ilmu dunia tak ada masalah. Sebab ilmu dunia ni dia panggil sistematik, susun molek. Sekolah pun susun molek, orang belajar pun susun molek, keluarga pun atur molek. Anak pekat ni tak boleh nak lopak-lopak. Ilmu dunia susun. Ilmu agama tu, ilmu agama. Kadang-kadang pihak masjid surau pun tak boleh nak atur ilmu agama. Buat kuliah agama, tapi atur dok hak ilmu agama fardu ain, tauhid, fiqh tasawuf. Kadang-kadang tak ada. Pihak masjid buat kuliah apa? Kuliah agama nama dia. Bukan kelas tuition, bukan. Maghrib tuition sains dan matematik. Tidak. Maghrib ni dia adakan kuliah agama. Kuliah agama susunglah fardhu ain tauhid, fardhu ain fiqh, fardhu tasawuf. Mana? Ada ni. Nak pergi direct pada sumber Al-Quran, tafsir dan ilmu hadis. Itu kelas khususi orang yang mantap dah asas-asas fardu ain. Bukan untuk orang kampung tu. Orang kampung ngaji lama dah. Orang kampung ngaji lama dah. Mengaji pula kitab tafsir, ngaji pula kitab hadis. Untuk permulaan kuliah agama fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Ada ni. Ini kena tu sikit lah. Tak kena agama. Kadang-kadang pihak yang diberi tugas untuk pegang masjid tak kena agama. Mereka tak kena agama sebab masjid diberi pada mereka yang jahil agama. Yang jahil agama ni mengatur kuliah agama. Orang atur kelas di sekolah orang yang berkelulusan. Dia tak beri sekolah pada orang jahil. Sekolah dia tak beri pada orang jahil. Masjid beri pada orang jahil. Bayangkan, sekolah nak atur kelas-kelas mata pelajaran beri kepada orang-orang yang berkelulusan. Nak atur masjid ni, masjid ni tempat yang paling besar untuk agama kita ni, serah pada orang jahil agama. Bayangkan, dak punah agama jadi gitu. Serah pada orang jahil agama. Siapa yang serahnya? Pihak berkuasa agama yang serah. Kenapa pihak berkuasa agama serah pada orang yang tidak berkelayakan? Ini akan bertanggungjawab di mahsyar. Pihak yang serah ni akan bertanggungjawab di mahsyar. Ada serah masjid kepada orang yang tak datang masjid.
Pihak masjid nak buat kuliah, macam-macam halangan. Ada ni. Macam-macam halangan. Dulu saya pernah pergi satu masjid, jemputan 2-3 kali. Sekarang ni langsung tidak dibenarkan. Jadi pihak yang dahulu jemput saya nak jemput pula. Jemputan je, bukan kuliah. Tu jemputan. Siapa sudah? Tak beri. Alasan? Tak beri alasan. Tak beri alasan. Jadi yang nak jemput ni alasannya apa tak beri? Tak ada alasan. Dia tak beri alasan. Tak beri alasan. Senyak gitu je. Tanya dia tak jawab pun. Ni. Jadi serah pada orang yang seumpama ni, orang yang tak datang pun masjid. Apa-apa hal, telefon je ketua imam. Tapi siapa yang serah masjid pada orang seumpama ni? Inilah pihak berkuasa agama lah. Lepas tu, lepas tangan gitu je. Mereka akan dipersoalkan di padang mahsyar. Pelik jadinya. Jadi serah masjid pada orang jahil agama jadi ginilah. Jadi dia kalau buat kuliah pula, kadang-kadang ni sebut ni cara umum lah. Kenapa tak baca tauhid? Tak pandai. Dah ngajar bab semayang, tak pandai. Lepas tu ngajarlah tasawuf. Berat tasawuf ni saya tak pandai. Lepas tu saya ceramah-ceramah, saya ambil tafsir satu ayat, saya pun ceramah. Ni. Dia bukan alim ilmu tafsir. Dia bukan alim ilmu tafsir. Dia belajar apa? Bukan jurusan tafsir. Cuma Al-Quran dia boleh hurah. Pergi kepada isu semasa ke. Dia hurah. Dia pakai akal dia. Dia ambil gitu. Itu cara dia. Dia ajar tauhid tak pandai. Ajar fiqh tak pandai. Ajar tasawuf tak pandai. Mana orang ni? Orang yang tak ada asas ilmu fadha'in tauhid fiqh tasawuf. Tiba-tiba berceramah ambil tafsir. Dia ambil tafsir, dia pun hurah ikut akal dia. Baca tafsir pula dia hurah. Kadang Quran kata lain, dia hurah hak dia, surah Ammar, surah bangun malam, so gitu je. Ayat Quran dia tak hurah mana pun, sebab dia tak belajar pun tafsirnya. Ni. So baca tak tahu, tolak awal-awal dah. Hak tu orang hak main mengajar. Orang yang jepuk tu, pihak masjid itu, kena ada orang yang ada asas agama. Jangan orang hak masjid ni dia pandai dia atur hok ning. Dia siap. Fadha'in tauhid 2 malam, fadha'in fiqh 2 malam, fadha'in tasawuf 2 malam, disusung je. Lepas tu adalah kuliah-kuliah tambahan. Adalah kuliah-kuliah jemputan, ceramah umum. Boleh lah. Adalah ceramah umum. Musim Isra' Mi'raj, ceramah Isra' Mi'raj. Musim ni awal Muharram, ceramah Hijrah. Adalah hak jemputan tu. Hak jenis hak tahun-tahun tu lah. Ada. Waktu ada juga, bukan tak ada, tapi hak fokusnya. Jadi pihak yang pihak masjid ni, oleh kerana masjid lah tempat apa? Sumber ilmu agama kepada masyarakat, dia letak molek ilmu. Ini pihak masjid yang berilmu agama. Tapi banyak masjid yang tak lengkap ilmu agama. Tauhid fardhu ain pun tak ada, fiqh fardhu ain pun tak ada, gitulah. Masjid lah tempat sumber ilmu agama. Sekolah tak nak agak sekolah. Tak nak agak sekolah. Masjid lah tempat dia. Kalau masjid pula diserah pada orang jahil agama, tak ada. Beragama ni lah nak pelihara agama. Berkewajipan pelihara agama. Ini perkara yang paling besar sekali. Beragama, kemudian pelihara agama.
Tapi dah kita gantung kepada asbab. Kalau ada payung, bujur. Tak ada payung kok susah hati. Gitulah. Ke mana? Bawa kereta pula. Tak nampak cermin. Kena pasang wiper. Wiper pula punah. Contohlah. Allah susahlah nak bawa kereta wiper punah. Sebab apa? Sebab tak nampak jalan raya. Cermin wiper dah. Wiper rosak. Cermin jadi molek tu bukan wiper buat. Allah buat. Dah tak ada wiper. Itu asbab. Hati kita macam mana? Bang apa? Gantung kat asbab. Imam akidah tak kosek tu. Tapi orang awam gitulah. Duit banyak rasa lain, duit tak ada rasa lain. Ke sama? Duit banyak, simpanan banyak. Dia hari tua tak bimbang dah. Apa? Simpanan banyak. Bulanan dapat pencing pula. Atau itu gantung pada asbab. Gantung duit, gantung ke makhluk. Tak ada salah tu. Tapi itulah hati orang awam. Sekarang ni ada golongan pula mudah-mudah mensyirikkan. Banyak duit dalam bank, tak susah dalam masa depan. Syirik. Allah. Syirik apa? Syirik macam penyembah berhala. Allah. Penyembah berhala ni kafir. Kafir lah gantung ke duit. Duit makhluk. Kata hak ni ajaran mana pula mari ni? Orang sekarang ni pula dia suka buat TikTok. Pada TikTok dia ambil sudutan-sudutan pengajaran. Bagi dia tu berenah molek, dia pun kerak, dia pun masuk dalam TikTok. Padahal betul ke tak betul seumpama tu? Mana orang kita? Anak habis sekolah, lulusan comel belaka, boleh kerja sedap belaka. Hati tu mana? Tak bimbang dah lah, tak using dah. Kenapa dah baik tak using? Kerja makan gaji sedap belaka dah. Jadi makan gaji yang bekah pada jadi terjamin. Ada ni. Itu hati orang awam, tak ada salah. Ni hukum syirik. Tak ada kena-mengena dengan syirik tu. Dan ni. Mana? Maknanya hati itu bergantung pada asbab. Orang ambil kat TikTok dia share, dia ingat ke benda tu betul. Anak jadi doktor. Bila anak jadi doktor ni, mak ayah pun tak bimbang. Sebab apa? Sebab anak doktor. Kalau ada sakit apa kok, pergi ke anak lah. Kalau tak kena ke anak pun, kawan-kawan dia. Maknanya apa ni? Layanan istimewa sikit. Ni siapa ni? Mak ayah pada doktor sekian. Walaupun doktor tu klinik lain pun, jadi macam mana layanan? Dah mula kenal. Jadi bila anak tu doktor, maka hati pun rasa tak bimbang dah. Sebab anak doktor. Gantungkan syirik. Sebab anak tu makhluk. Apa benda pula kerjaan? Ajaran ni. Apa benda ajaran seumpama ni? Kalau pergi hospital mahal, kita pakar lah. Kalau pergi hospital mahal kita pakar, hati pun rasa macam terjamin. Sebab apa? Sebab doktor pakar belaka. Ni kalau pergi hospital kerajaan, doktor pelatih. Ni cuik sikit, ni pegang sikit, ni nak tengok, jadi bahan kajian. Doktor pelatih. Tapi kalau pergi hospital mahal, kita pakar. Doktor. Maka hati kita pun percaya, harap. Kalau pergi doktor kerajaan, doktor budak-budak pula, hati tak percaya, hati tak harap. Pergi doktor pakar, hati percaya, hati harap. Percaya ke makhluk, syirik, kafir, tak percaya ke Tuhan. Allah. Ni ilmu karut belaka ni. Ilmu karut. Dah tu percaya maksud lain, percaya iman lain. Pada ni percaya. Kita kalau dia baiki, kita percaya. Kalau orang lain baiki, kita tak percaya. Cakap aja dia. Kalau dia baiki, kita percaya. Memang baik. Percaya. Percaya kepada Allah, bukan percaya pada power. Percaya pada Allah tu pegangan. Ni percaya asbab. Ke macam mana? Pada ni. Jadi mudah-mudah pula. Memanglah kita ni banyak gitu. Duit banyak, rasa lega, tak ada duit.
Tapi lain dia tak syarat duit banyak, ada kad bank je tau. Ada. Dalam kad bank pun duit banyak lah. Kalau kad bank ada duit tak ada dalam bank, tak pakai juga. Dan kalau duit tak pernah ada, kalau beli, tengok barang ni harga berapa, tengok barang ni harga berapa, pelatuk duk mikir. Tadi capu. Tadi cukup lah. Sebab apa? Takut nanti sampai kaunter bayar tu kena atas mula dirak. Tak malu. Atas mula dirak. Tapi kalau duit banyak, duit banyak ke ada? Anak kita nak ambil. Apa? Banyak dah poket Contoh. Ataupun dalam bank tu banyak duit, kad bank ada. Ambil. Tapi kalau masa duit tak ada, anak kita nak ambil, kerja kau kerja kau, hak tu nak, hak ni nak, apa dia mikir dah. Ni ambil, ni harga ni, duit tak banyak mana. Duit banyak macam mana hati? Panggil apa tu? Bergantung pada asbab. Hak tu tak salah, hak tu orang awam gitulah. Ada kena-ngena dengan syirik, tak ada kena-ngena. Dihukumkan syirik lah, apalah. Orang ni buat TikTok senang-senang pula. Hak pelihara agama daripada kupu ni, hak ni tetaplah hak ni nya. Pelihara percakapan daripada percakapan yang kupu. Hak tu insya-Allah pelihara perbuatan yang kupu tu, insya-Allah lah tu. Pegangan kejap dah, pastilah akan pelihara pegangan daripada pegangan yang kupu, tak ada waktunya. Tapi waktu yang pertama, nak pelihara agama tu pada kupu, tapi beragama dah. Kalau berakidah dengan akidah yang kupu, kerana jahil fadha'in tauhid, tu tak ada pelihara tu. Tak ada pelihara. Kalau ni akidah dia comel dah, pelihara agama daripada jatuh kepada kupu. Jangan berpegang akidah yang kupu. Nak pelihara ni daripada jatuh pada akidah yang kupu, kita berpegang dengan akidah yang sebenar. Kenal mana akidah yang kupu, maka pelihara agama tidak jatuh kepada ke dalam kupu. Itu hak pertama. Dan supaya tidak cedera yang wajib dan tidak kerja yang haram. Ni hak nak kena mujahadah. Supaya tidak cedera yang wajib. Mana cedera yang wajib ni? Semayang kena comel. Semayang kena comel. Makna hati kena baik. Jangan cedera pada ibadah semayang kita tu. Itu mudah ibadah zahir. Hati ikhlas, pelihara molek, jangan cedera keikhlasan tu. Hati redha, hati sabar, hati redha, syukur. Jangan cedera, itu kewajipan. Tidak cedera yang wajib zahir dan batin. Dan tidak kerja yang haram, hak zahir, hak batin. Tidak kerja